bahasa budaya kita. Budi Seni, Budi Seni. Budi bahasa budaya kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami di dalam program Budi Seni 2022 yang bersiaran di Facebook JKKN Pulau Pinang. Topik pada hari ini iaitu menangani stigma minda kelas ketiga. Saya Nur Edi bin Nurba'in selaku moderator anda dan bersama-sama panel jemputan kita pada hari ini iaitu Puan Nur Fazlin Syahzana binti Muhammad Syafi'i, Pegawai Psikologi Kanan Unit Kerjaya dan Kaunseling Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Cik Edi apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Boleh saya kenalkan diri kepada penonton? Oh ya Allah, boleh. Terima kasih kepada Cik Edi. Okey, nama dia tadi Nur Fazlin Syahzana. Okey, saya merupakan pegawai psikologi ataupun lebih dikenali sebagai kaunselor. Telah berkhidmat selama 13 tahun. 13 tahun dalam bidang profession counselling inilah. Alhamdulillah. Sebagai kaunselor berdaftar, boleh sebagai kaunselor. Dari segi latar belakang pendidikan, saya ijazah daripada Universiti Malaysia Sarawak dan seterusnya master di Universiti Sains Malaysia dan seterusnya berkhidmat sepenuh masa sebagai pegawai psikologi di UiTM. Itulah sedikit sebanyak info yang telah diberikan oleh kita punya panel pada pagi hari ini. Untuk makluman Puan, Malaysia merupakan sebuah negara yang maju dan pesat membangun. Okey, seperti Menara Berkembang Petronas, Menara Kuala Lumpur dan juga Gedung Beli Belah yang bertaraf dunia. Okey. Ini sangat memukau mata hati pelancong luar dan juga penduduk di luar bandar. Namun, dalam keterujaan mempersiapkan negara maju ini, pembangunan modal insan yang bermutu tinggi menjadi salah satu ciri yang wajib diutamakan. Ini kerana sesebuah negara maju tidak wajar hanya diukur melalui dari segi pembangunan material semata-mata. Betul kan? Ya, betul. Sebaliknya juga didiami oleh masyarakat minda kelas pertama. Jadi, Puan, apa yang dimaksudkan dengan pemikiran minda kelas pertama, pertengahan dan juga ketiga? Silakan Puan. Okey. Baiklah, sebenarnya isu ni beberapa tahun yang lepas kalau Cik Edi perasan hebat diperdebatkan kan, minda kelas pertama, kedua, pertengahan dan ketiga. Jadi kenapa dia hebat diperdebatkan? Kalau kita perasan adalah ia adalah salah satu visi misi mercu untuk mencapai wawasan 2020. Ini juga telah disuarakan banyak kali lah oleh mantan Perdana Menteri kita iaitu Dr. Mahathir kan, beliau sangat menekankan tentang pemikiran minda kelas pertama ni. Kenapa? Okey, kita berbalik kepada definisi tadi. Sebenarnya secara konseptual ni kita kata minda pemikiran, kognitif kan, mentality. Okey, jadi kalau kita lihat sebenarnya konseptualnya minda ini kalau menurut daripada Richard Paul Elinda Elder tahun 2001, mereka telah memperkenalkan satu teori yang berkaitan dengan pemikiran manusia ini. Jadi minda ini dibahagikan kepada 3. Mereka telah menghasilkan satu piramid minda lah. Di atas sekali adalah minda kelas pertama. Okey. Kemudian pertengahan adalah minda kelas pertengahan dan yang terakhir ada minda kelas ketiga. Dapat dilihat di sini adalah perbezaan dari segi bagaimana minda itu berkembang mengikut ketamadunan manusia lah. Okey. Itu dari segi barat. Okey, dari segi Malaysia kita sebenarnya pun adalah kita ada seorang penyelidik yang bernama Dr. Ismail Alias. Beliau telah menulis satu artikel dalam jurnal Pengurusan Awam tentang bagaimana minda ini diperkatakan. Okey. Jadi menurut beliau, penjanaan minda ni bermaksud menggunakan intelektual dalam otak melalui berbagai teknik dan pendekatan untuk menghasilkan satu pilihan dan keputusan terbaik untuk semua. Jadi beliau juga telah mengambil konsep pecahan minda tadi. Jadi menurut beliau minda kelas pertama ini adalah
Mereka yang berfikiran agung, global dan juga total. Okey, manusia kelas pertama ni berfikiran ke hadapan untuk mencapai visi yang ditetapkan. Manakala manusia pada minda pertengahan pula sedar keperluan cara berfikir, tapi dia melatih serta mengamalkan ni pada tahap yang pertengahan. Okey, kemudian pada minda kelas ketiga adalah mereka yang tercabar pemikirannya disebabkan sesuatu. Minda mereka tidak reflektif sehingga membuatkan seorang menyedari masalah tentang cara mereka berfikir. Jadi apabila dikaitkan dengan konsep yang tadi perkenalkan ini, kita boleh lihat sebenarnya adalah cara berfikir, cara merasai, menghayati dan cara bertindak. Ketiga-tiga ini sebenarnya adalah satu elemen yang penting dalam seseorang individu lah manusia untuk mencorakkan bagaimana tanggapan, persepsi. Tadi kita sebut stigma kan. Jadi bagaimana persepsi. Jadi kita boleh lihat bagaimana cara berfikir setiap orang tu berbeza mengikut kemadunannya, peradaban dia dan juga adalah faktor-faktor eksternal lah yang akan kita kupaskan lagi selepas inilah. Okey Puan. So itu adalah sedikit sebanyak info ataupun definisi minda kelas pertama, pertengahan dan juga ketiga. Okey penonton, kita akan meneruskan soalan yang kedua. Untuk makluman Puan ya, kami di Jabatan Kebudayaan dan Kesihatan Negara selaku pentadbir seni di dalam bidang seni dan budaya sentiasa berusaha memberi maklumat berkaitan dasar-dasar kebudayaan, kebangsaan di dalam memelihara khazanah seni dan warisan peninggalan orang-orang terdahulu. Tetapi sehingga ke hari ini masih kurang kesedaran di kalangan rakyat negara kita berkenaan tentang seni dan budaya. So ini skop yang kita ambil dalam seni dan budaya lah. Jadi apa penyebabnya terjadinya faktor-faktor kurang kesedaran dalam pemikiran orang seperti ini ataupun masyarakat seperti ini? Kenapa ianya jadi sebegitu rupa? Boleh Puan huraikan? Okey. Boleh lihat daripada soalan Cik Aidi tadi. Okey. Kita ni sebagai seorang satu kelompok masyarakat ni, sebenarnya kita pun telah di Malaysia ni pun kita telah melalui era pasca era kemodenan yang sangat tinggi kan, segi politik, ekonomi, sosiologi. Sebenarnya kita dah bertaraf kelas pertama dah. Kita setanding dengan negara-negara moden yang lain sebenarnya. Cumanya bila kita berkata tentang minda kelas ketiga ni, daripada topik kita pada hari ini sebenarnya bagaimana cara berfikir seseorang itu dan cara stigma orang memandang dia berfikir bagaimana. Okey. Jadi tadi macam tadi bila melihat kepada konsep tadi tu, okey, faktor-faktor dia juga boleh dipengaruhi sama ada dari segi ini pada pendapat saya lah, segi mungkin dari segi cara didikan. Didikan yang diberikan daripada bukan sahaja daripada ibu bapa, tapi maksudnya didikan latar belakang keluarga, culture, kebudayaan yang dilalui, pembesaran sesuatu individu tersebut, daripada kecil hingga ke besar, dan setiap orang individu itu berbeza. Personaliti manusia juga berbeza kan. Jadi bagaimana kita lihat, kita rasa aku boleh macam tu, kenapa orang tak boleh fikir macam tu? Kita rasa kenapa orang tak boleh fikir macam tu? Tapi kadang-kadang bilanya didikan asuhan yang diberikan, maksudnya kita kata perbezaan background pembesaran itu mempengaruhi cara pemikiran seseorang itu juga. Seterusnya juga kita melihat bagaimana seseorang itu mengambil persepsi stigma itu untuk tu. Mungkin Syed Edi boleh bagi contoh. Apa contoh keadaan kalau kita tengok masyarakat kita pada hari ini kalau dari pandangan mata kasar saya lah yang saya lihat seperti nilai-nilai murni itu dah tak ada dalam diri masyarakat kita pada hari ini. Jadi kalau kita tengok contoh yang saya boleh nampak lah macam buang sampah mata-mata kan, ikut suka hati dia, lepas tu macam parking sesuka hati, melanggar lampu isyarat dan mungkin ada beberapa banyak lagi kan, lagi-lagi macam memandu di jalan raya kan, tidak memberikan signal. Jadi itu sangat-sangat menjadi kenapa benda itu mesti terjadi, sedangkan kita telah mendidik mereka sejak dari awal. Contoh macam kita nak ambil lesen kereta apa kan. So benda tu kita dah belajar. Tetapi bila kita dah dapat lesen, benda tu masih lagi terjadi kepada individu-individu terbabit. Jadi
macam mana kita nak, adakah mereka ini berfikir secara menggunakan emosi dari segi orang-orang yang mempunyai minda kelas ketiga, ya, dan dia sangat berbeza dengan orang yang mempunyai minda kelas yang pertama, betul Puan? Yang seperti yang tadi Puan hurai. Jadi bagaimana benda ini boleh berlaku? Kenapa? Adakah kerana disebabkan yang tadi yang Puan Nur Fazlin cakap, didikan daripada asuhan, betul? Ataupun hanya kerana suka-suka disebabkan penggunaan media sosial yang sekarang tengah trending. Jadi macam mana tu Puan? Apa pandangan Puan? Okey. Baik, bila kita lihat contoh Encik Edi bagi tadi, pun sebenarnya banyak, kita ambil simple lah buang sampah tadi. Okey, buang sampah. Okey, kalau kita lihat buang sampah ni ada juga situasi macam tak apalah, buang tepi tong sampah tu pun kira buang sampah. Padahal dia tidak masuk tong sampah kan. Tak apalah, okey. Tapi kita melihat keadaan ini, selain contohlah kalau kita kata tadi didikan asuhan kan. Okey, contohnya ibu dengan anak pergi keluar, pergi main, pergi jalan. Pasal anak kata kita dah didik dah anak dah daripada rumah buang sampah. Di sekolah pun cikgu dah ajar dah buang sampah dalam tong sampah dan sebagainya. Tapi contohnya keluar kat ibu nak buang sampah kat mana? Lepas tu ibu kata, tak apalah, bor je lah tepi tu. Maksudnya sikap ambil mudah di situ sebenarnya telah pengaruhi cara pemikiran si anak itu. Anak kata, dah belajar dah buang sampah, tapi ibu kata buang. Di situ akan berlaku kontradik antara pandangan ibu bapanya dengan dia. Pada masa sama, bila dia keluar kawan-kawan juga, pengaruh rakan sebaya juga. Okey, contoh yang tadi, kita kata selain buang sampah, kita perasan kan ada budaya meludah. Ya, betul. Meludah tepi jalan. Betul. Tak kira lagi merokok. Rokok, okey. Kita cakap tak boleh rokok, okey rokok. Tapi bukan di kawasan sepatutnya. Betul, Puan. Pembuangan puntung rokok, kita panggil puntung rokok yang tidak sepatutnya. Benda tu nampak simple, tetapi walaupun dia sedikit, dia telah menyumbang kepada situ. Jadi, kita tengok kalau bila rakan sebaya tadi, kalau rakan sebaya kata, alah tak apalah, bolehlah, tak apalah satu je, alah tu, nanti majlis akan bersihkan lah. Kadang-kadang kita akan rasa macam, ada orang autoriti yang lain yang akan membuat benda tu. Jadi maksudnya sikap ambil mudah, sikap ambil enteng dan juga meletakkan autoriti itu kepada orang lain yang membersihkannya. Jadi adakah rakan sebaya ini menjadi punca kepada terjadinya pemikiran masyarakat kita pada hari ini? Okey. Betul, Puan? Ya, pada pendapat saya, pengurusan sebaya sangat-sangat mempengaruhi, memberi impak yang sangat tinggi, especially pada mentaliti dan juga seterusnya pada tindakan. Misalnya lah, kalau saya petik ada satu artikel daripada Astro Awani tentang penggunaan basikal obat. Ya, betul. Ya. Betul. Dulunya sebenarnya penggunaan basikal obat itu kegunaannya adalah untuk memberi kemudahan pengangkutan kepada warga ibu kota, untuk menggunakan penggunaan secara percuma pengangkutan dan untuk kemudahan awam. Tetapi baru saja beberapa hari diperkenalkan telah berlaku vandalisme kepada basikal tersebut. Jadi saya lihat bila saya baca artikel itu, sebenarnya banyak yang melakukan vandalisme adalah kalangan remaja. Bila kalangan remaja ni boleh lihat bagaimana basikal obat itu daripada elok keadaannya, ditinggal di tepi jalan, kehilangan tempat duduk, brake tak ada, diolah, diperbaiki. Ialah kreativiti mereka melebihi kemampuan jangkauan kan. Jadi bila di situ salah satu benda yang kemudahan awal diperkenalkan oleh kerajaan disalahguna, vandalisme dan telah mereka sayang tidak baik. Jadi bila situ bila dikaji bahawanya bila seorang kawan buat, kawan-kawan lain rasa okey, seronok untuk buat. Jadi pengaruh rakan sebaya juga mempengaruhi tindak tanduk dalam proses dia simple lah. Bila kita berfikir macam ni, kalau kata okey tak apalah buat je. Remaja ni bila dapat sokongan orang sekeliling tu, dia punya semangat dia tu lain macam. Ya, lain macam. Dia akan sentiasa nak mencuba. Perasaan mencuba tu bagus. Tetapi cara dia tidak salah pada tempatnya. Salah pada tempat. Okey, Puan. So kat situ kita nampak tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, ya, macam mana kita nak memilih rakan, ya. So kat sini dalam tajuk kita pada hari ini, so kita sebagai diri kita sendiri, kita harus menerapkan ciri-ciri nilai-nilai murni yang ada dalam diri kita sendiri, ya. So develop tu adalah pada diri kita sendiri. Kita boleh menilai. So jika rakan sebaya kita memberi cadangan ataupun yang arahan yang tidak baik, jadi kita seelok-eloknya kita elakkan benda itu daripada berlaku, ya.
Jadi untuk isu semasa yang seterusnya Puan, yang sekarang tengah trending, kenapa dan apakah puncanya 72% pelajar tidak mahu sambung belajar selepas SPM. Sedangkan negara kita sedang menuju sedang pesat membangun. Jadi ini akan menjadi satu masalah yang akan datang nanti. Mungkin 5 tahun ke 10 tahun akan datang. Adakah pemikiran minda kelas ketiga ini akan melebihi daripada minda kelas pertama? Ini akan menjadi satu masalah di dalam pemikiran pada akan datang. Jadi macam mana kita nak menghentikan permasalahan ini ataupun nak mengawalnya? Bagaimana? Sebab mengikut statistik yang diberikan oleh Jabatan Perangkaan, memang 72.1% dah melebihi daripada tahun 2019 hingga ke 2021. So peningkatan itu sangat mendadak. Pelajar-pelajar lepasan SPM ni kebanyakannya mereka suka bekerja sendiri, mendapat imbuhan yang lebih. Jadi mereka mungkin tak nak sambung belajar kan. Adakah ini salah satu penyebab pemikiran minda kelas ketiga? Okey. Saya nak kongsilah dengan Cik Eddie. Baru ni pun saya buat program kepada pelajar lepasan SPM. Jadi saya boleh tanya juga, nak kerja apa, nak sambung mana. Sebahagian kita macam bela. Nak sambung mana nak sambung mana. Jadi di situ saya dapat menyedari bahawa terdapat juga kelompok pelajar ini sebenarnya belum didedahkan tentang kepentingan untuk memiliki kerjaya, kepentingan untuk sama belajar, kepentingan untuk merancang impian hidup. Di situ kita boleh lihat perbezaan pemikiran di situ. Jadi kalau kita lihat minda kelas ketiga, minda kelas pertama usually sepatutnya kita ni dah era minda kelas pertama sepatutnya. Betul, sepatutnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat universiti di Malaysia dah setanding dah dengan luar negara kan. Kita tengok banyak kita punya universiti di Malaysia ni, IPTA ataupun IPTS kita, malah orang luar pun akan datang masuk. Betul. Jadi saya tidak pastilah adakah pemilihan bidang yang diminati itu tidak menepati. Tapi bila lihat selain itu, daripada tinjauan saya situ, lihat bagaimana bila ketidakjelasan daripada matlamat hidup ni study sebenarnya, jadi pelajar ini tidak ada ilmu, tidak ada info. Kenapa dia mau study bidang apa? Dan bidang kat universiti tu dia tak tahu kejayaan dia apa. Jadi dia tidak ada matlamat jelas. Sebab tu mungkin dia akan jadi macam tak apalah, kerja sendirilah. Jadi di sini mereka perlu mengambil inisiatif lah untuk mencari sumber-sumber yang boleh memberi kebaikan kepada mereka juga. Betul ya Puan? Okey Puan. Nanti Cik Eddie tambah. Mungkin Cik Eddie tadi, sebenarnya kalau Cik Eddie perasan, kita dah sekarang banyak dah karnival pendidikan. Betul. Sebenarnya bukan nak mempromosikan, nak masuk ini sebenarnya adalah untuk memberi pendedahan. Jadi bila lepas SPM dia pergi, dia beritahu, universiti ni buat apa, belajar apa, environment macam mana kan. Automatically secara tidak langsung ia memberi ruang untuk minat tu ada. Okey, jadi bila adanya program-program seperti itu, jadi golongan berusia yang mana yang perlu untuk datang? Adakah selepas masa mereka masih dalam sekolah menengah ke, atau pendedahan tu diberikan masih lagi dalam sekolah rendah ke kan, supaya mereka dapat melihat dan menerima untuk diri mereka dalam membina kejayaan di masa hadapan. Betul kan? So di mana letaknya tu kesesuaian untuk apabila program-program seperti itu diadakan? Dari segi lapisan umur lah. Ya, betul. Umurnya sebenarnya kalau saya sendirilah, saya mencadangkan daripada dah masuk kepada menengah atas. Menengah maksudnya, atas Form 4, Form 5, sebab di situ dah berlaku pemilihan bidang di situ kan. Itu yang lebih sesuai lah. Sesuai, dan juga kemudian selepas SPM, sebab daripada tahu dah, mereka saya tahu keputusan. Tapi Cik Eddie, saya lebih suka menggalakkan ibu bapa sekali turut hadir. Mesti bagi saya support, dia kena follow sekali. Betul. Supaya dia boleh bagi encouragement, galakkan kepada anak-anak untuk sama belajar macam mana. Sebab kita perasan kan, remaja kita, tak apalah, mak kerja tu nak kerja macam tu lah. Ataupun mak kita nak tolong mak ayah lah. Ya, bagus. Seni Brunei tu bagus. Especially culture, budaya Malaysia kita. Tapi cumanya kita nak tukarkan daripada minda kelas ketiga yang terlalu mengikut tradisi kepada tahap yang lebih
ketemadunan yang lebih tinggi, itu kelas pertama. Bila minda kelas pertama ini adalah melihat daripada jauh bagaimana nak mencapai pendidikan lebih baik, nak meningkatkan taraf ekonomi keluarga lebih baik dan juga meningkatkan social ekonomi. Pada Malaysia ini. Okey, jadi para penonton sekalian, so kita dapat melihat kupasan-kupasan yang telah diberikan oleh Puan Nur Fazlin, sedikit sebanyak telah membuka minda kita supaya ke arah yang lebih baik dan ke arah ke kelas minda kelas yang pertama. Betul ya Puan? Okey, jadi Puan, untuk isu-isu yang seterusnya yang kita lihat dari segi fenomena yang kita lihat baru-baru ini, Kebangkitan Pahlawan Mat Kilau, satu filem epik dalam sejarah Malaysia. Jadi saya difahamkan dalam tempoh 33 hari 90 juta telah berjaya dikutip. Terkejut juga Terkejut kita. Jadi saya nak melihat di sini ada golongan-golongan muda sekarang telah mula tidak malu-malu pergi ke pawagam dengan memakai busana, berbaju Melayu, bertanjak. Kalau tidak sebelum ni kita nak tengok diorang pun macam susah sangat. Jadi pada pandangan Puan, adakah minda masyarakat kita telah jauh berubah ke arah pemikiran kelas pertama kalau kita tengok dari segi seni dan budaya lah? Boleh Puan kongsikan? Okey. Bila melihat trending kan, pas habis filem tu ramai yang berpakaian dari segi pemakaian. Betul. Okey. Pemakaian juga adalah menunjukkan bagaimana cara pemikiran satu komuniti tersebut, masyarakat. Okey. Bagi sebut masyarakat ini adalah bagaimana membawakan diri melalui pemakaian. Jadi bila dikatakan sama adakah ia minda kelas pertengah atau pertama, kita melihat perbezaannya adalah macam ni. Bila minda kelas pertama ni adalah dari segi perasaan malu, ego itu lebih dah rendah, tak terlalu ego, tak ada perasaan malu dan berani mencuba benda yang baru, outstanding. Itu kelas pertama. Okey. Dan cuba lakukan perubahan yang lebih baik ataupun mengubah sesuatu kebudayaan tersebut ke arah yang lebih baik sebenarnya. Motor positif aspek lah. Okey. Jadi melihat kepada pemakaian ini, bagi saya kita melihat bagaimana presentation, bagaimana dia bawa diri dia. Contoh, kalau dia di laman sosial dia menonjolkan diri dia, contoh dengan dia walaupun dia pakai begitu tapi dia still menutup aurat, tidak melakukan aksi-aksi yang menjengkelkan. Masih lagi memberi maksudnya apa yang ditonjolkan itu memberi impak yang positif pada orang lain, memberi ikutan yang baik pada orang lain dan memberi satu lambang, kata apa, expression yang positif. Bagi saya itu adalah salah satu ciri karakteristik minda kelas pertama. Dia membawa kebudayaan tu ke tahap lebih tinggi yang dikenali, dipelopori, dipandang yang lebih baik. Tetapi jika dia disalahgunakan pemakaian tersebut ke arah negatif aspek, bagi saya ia masih ditakut minda kelas ketiga. Okey, jadi pemakaian busana seperti itu rasanya tidak menjadi satu kesalahan. Betul Puan? Ya, malah dia memperkenalkan budaya Melayu sebenarnya. Betul. Betul. Dulu kan kalau raya hari pertama je pakai baju Melayu, hari kedua tak pakai dah kan. Betul. Tapi bila macam tu maksudnya kita memperkenalkan pemakaian kita, betul, busana kita. Busana tradisional kita. Dia satu punya positif. Betul. Okey, so kat situ kita dah nampak ada sedikit perbezaan pandangan. Jadi kita jangan rasa diri kita terlalu malu dari segi emosi Puan, berkenaan tentang emosi. Ada setengah-setengah bila kita berbusana dia ada macam rasa malu-malu, mungkin disebabkan kawan-kawan tidak bersama sekali join kan. Jadi macam mana dia boleh, adakah benda tu boleh mengganggu emosi dari segi emosi? Okey. Dari segi emosi juga dia pengaruhi pemikiran kan. Jadi saya beri contoh lah. Kalau bagi golongan yang pada minda ketiga, dia akan suka merendah-rendahkan orang lain, dia akan memalukan orang lain. Kemudian itu yang bagi dia memberikan. Bagi yang menerima pula, dia rasa rendah diri, rasa takut untuk ekspreskan emosi dia, rasa macam
tak payahlah buat macam tu. Dia tidak terbuka, keterbukaan sangat kurang. Itu ciri-ciri pada minda kelas ketiga. Tapi bila ciri minda kelas pertama ini adalah mereka yang sangat terbuka, berani untuk menunjukkan satu yang baru dan boleh menerima perubahan tersebut. Boleh menerima perubahan tersebut, boleh terbuka, jadi automatically emosi yang diberikan juga akan lebih positif, seperti dia menggalakkan kawan-kawan dia pakai, ajak sekali pakai dan juga menghayati elemen kebudayaan tersebut. Dia suka, dia rasa macam seronoknya nak tunjuk benda yang kebudayaan tersebut. Okey. So jadi kat situ kita pun dah nampak, jadi para penonton jangan nak malu-malu dan jangan segan untuk berbusana sepanjang masa. Okey, kita teruskan soalan kita yang terakhir, iaitu bagaimana cara yang berkesan secara pragmatik untuk mendidik pemikiran masyarakat betapa pentingnya nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dalam jiwa setiap individu. Okey. Okey, Puan. Cara pragmatik sebenarnya pada pandangan saya ada pelbagai cara dan sebenarnya melibatkan pelbagai pihak juga sebenarnya. Kita melihat apabila kita berkata tentang isu ini, dia adalah meliputi pelbagai pihak kerana setiap pihak perlu berganding bahu dan juga memberi komitmen pada perubahan ini. Kita tak kata minda kelas 3 sekali je boleh tukar kelas pertama, tapi dia tidak mustahil untuk ditukar. Jadi kita kena relevan. Kalau sekarang ini kerajaan kita dah menggembar-gemburkan tentang minda kelas pertama, jadi setiap rakyat kita perlu juga memasang bersama-sama impian. Kita lihat sebenarnya Malaysia, kerajaan kita dah buat banyak kempen tau, Syed Edi. Mesti kongsikan. Apa kempen-kempen tu, Puan? Kempen yang telah dibuatkan. Boleh kita kongsikan. Kita lihat untuk memartabatkan minda kelas pertama ini, antara yang telah dibuat adalah kempen budi bahasa budaya kita. Betul. Perasan tak bila sampai satu kerajaan kita pakai lama senyum? Betul. Ya, sampai sama senyum kita pakai kan. Betul. Itu satu kempen yang diberikan. Seterusnya adalah kempen tentang itu segitu sasiah kan. Selain itu dari segi penjagaan alam sekitar, ada kempen alam sekitar, Go Green, kita semula, kempen larangan merokok, malah telah dihasilkan akta-akta perundangan yang larangan merokok. Kemudian tentang kempen penjaga harta benda awam, kempen berkongsi kenderaan, kempen keselamatan jalan raya, larangan minum alkohol dan juga pembudayaan kerja. Bagi kita bekerja, kita ada pembudayaan kerja kelas pertama. Lihat bagaimana elemen-elemen itu telah diperkenalkan di semasa. Sentiasa ada sebenarnya. Tadi gembar-gemburkan oleh media sosial, elektronik, media masa semuanya. Cumanya bagaimana kita nak apply, kita nak implementasikan nak budayakan minda kelas pertama. Kelas ketiga lah. Tadi Cik Edi tanya tentang bagaimanakah amalan-amalan cara yang lebih pragmatik betul, untuk dalam mendidik pemikiran masyarakat kita. Jadi mungkin pada pandangan saya, yang pertama kita boleh mulakan daripada rumah. Kerana dari rumah adalah pembelajaran sepanjang hayat yang boleh dipraktiskan yang lebih lebih santai dan juga tidak terlalu formal, tetapi ia memberi ia memberi satu impak yang mendalam kepada anak-anak ni. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Betul, Puan? Betul. Kalau kita lihat negara-negara maju yang lain seperti Jepun kan, mereka daripada kecil lagi dah ajar anak-anak. Contohnya beratur. Bagaimana dia ajar anak beratur untuk mendapatkan makanan kantin. So kita melihat bagaimana kita lihat contohnya bila di Malaysia, macam mana kita ajar anak kita beratur di kantin membeli makanan. Beratur, sistem mendisiplinkan diri. Jadi bila lihat sebagai ibu bapa bolehlah mengambil peranan untuk memberi contoh yang baik. Walaupun dulu kita tidak diajar oleh bapa kita, tapi tidak semestinya kita meneruskan culture tersebut. Kita boleh lakukan perubahan kepada generasi-generasi muda ini dengan memberi contoh yang terbaik dan sentiasa mengupgradekan nilai-nilai murni dalam diri mereka sebab anak ni dia melihat apa yang bapa dia buat kan. Betul. Kemudian seterusnya adalah bersama-sama kita untuk cuba mengubah mentaliti ke kelas pertama. Kalau boleh kan dalam diri kita dah kata cuba bertindak, melakukan tingkah laku
secara minda kelas pertama. Kita sendirilah bercakap, kita manusia yang sebenarnya psikologinya, kita sebenarnya boleh untuk membentuk sasar diri kita sebenarnya dengan kita memfokuskan kepada pemikiran kita, kognitif kita. Kita cakap kita nak buat apa, itulah akan jadi. Jadi bila kita mengikut orang lain, kita akan tendensi untuk mengikut tu ada. Tapi bila kita berkata pada diri kita sendiri apa yang kita nak buat, apa kita bertindak, sebenarnya kognitif kita yang telah tunekan mind kita untuk jadi yang bagaimana. Jadi minda kita perlu sekarang untuk segi tingkah laku, segi kita beremosi, itu dah perlu kepada minda kelas pertama. Okey, seterusnya adalah kita boleh lihat juga contoh-contoh amalan negara lain. Jadi kita boleh mengambil contoh negara lain, apakah yang dibuat untuk membudayakan minda kelas pertama. Tapi kita lihat negara yang maju lah, negara yang kelas pertama, supaya kita dapat contoh tu yang lebih dekat dengan kita. Apa yang dekat sebenarnya Singapura. Singapura tu adalah satu negara kelas minda pertama. Jadi kita melihat bagaimana mereka membudayakannya tu untuk kita praktiskan. Dan juga kemudian di pejabat, bagi kita yang bekerja, kita dah boleh mengamalkan budaya kerja minda kelas pertama. Jadi kita kena bersedia untuk melakukan perubahan, walaupun kita rasa telah selesa dengan keadaan sekarang, tapi perubahan itu perlu untuk kita melangkau daripada minda ketiga ke minda kelas pertama. Dan juga adalah mewujudkan kelompok intelektual yang aktif. Maksudnya persekitaran kita, sosial kita sebenarnya paling dekat-dekat kita, kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita dah kena cari kelompok yang memberikan aura yang positif untuk kita berfikiran kelas pertama. Jadi bila kita berada kelompok yang begitu, kita akan mudah untuk dipengaruhi dengan aura yang lebih positif lah. Dan yang terakhir adalah kita menghormati apakah yang telah dibawa seranan daripada contoh pihak kerajaan kita, wakil kempen apa semua. Kita sama-sama support, kita menyokong segala yang telah dirancangkan, pada masa sama dia boleh membantu diri kita juga. Kita fikir supaya sebenarnya banyak kelebihan untuk mengubah minda kita menjadi kelas pertama berbanding kelas ketiga, dan stigma masyarakat itu sebenarnya harus diubah. Dan perlu tindakan yang drastik daripada semua pihak. Itu antara cadangan saya. Betul. Okey. Jadi kesimpulannya di sini bukan mudah untuk kita mengubah minda kita dari kebiasaan, ya. Namun pepatah ada mengatakan bahawa kalau hendak seribu daya, makanya kita akan berusaha untuk mencapai sesuatu jika kita benar-benar menginginkannya. Jadi bagi individu yang inginkan kelangsungan kehidupan yang cemerlang pada masa hadapan, perlu berusaha sedaya mungkin untuk memperkukuhkan jati diri. Kejayaan sebuah organisasi terhasil apabila setiap individu memainkan peranan dan tanggungjawab dalam menanamkan sikap peduli, prihatin dan nilai-nilai murni. Terima kasih kepada Puan Nur Fazlin Shazana binti Muhammad Syafiai yang telah sudi bersama-sama kita pada program Budi at Seni kali ini. Terima kasih juga. Terima kasih. Jadi kepada para penonton di sana, jangan lupa like, share dan komen di Facebook JKKN Pulau Pinang. Bye. Budi bahasa budaya kita, budi bahasa budaya kita, budi at seni, budi at seni, budi bahasa